Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So kalau semalam Zul dah buy punya challenge, so Zul akan updatekan chart challenge untuk hari ni. Kemudian nanti Zul akan tengok juga di Bitcoin, kita tengok ke manakah di manakah aras Bitcoin, di manakah point price Bitcoin tu. Seperti kita akan tengok support dan resistance, dan kita seperti kita boleh buat kita punya kata planning ke depan apa yang berlaku, sama ada sama ada Bitcoin naik ataupun turun, kita boleh prepare kita punya strategi. So malam ni Zul akan terangkan apa strategi Zul. Tu yang lepas Zul dah terangkan, tapi kata Zul akan terang juga malam ni sebab apa masih ada senjata channel Zul sentiasa ada yang baru aku kata tengok. So ni Zul akan terangkan apa tu punya strategi untuk tu punya current position dan dengan current performance Bitcoin untuk hari ini ataupun minggu ini ataupun pergerakan Bitcoin untuk currently. Tengok apakah dia performance untuk Bitcoin dan apakah efek punya untuk strategi untuk long term. So guys, let's go kita review dulu market di Coin Market Cap. Untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours tu 8 pagi ke 8 malam. So ini kita dalam 12 jam untuk hari ni, kita ada lagi 12 jam, 8 malam ni ke 8 pagi besok. So apa yang berlaku dalam 12 jam untuk hari ni, inilah Coin Market Cap. So Coin Market Cap berada di 2.20, so drop lagi. So drop sebanyak mana, kita drop hampir 2% untuk hari ini ataupun 12 jam. Kemudian volume still around yang sama 82, tapi kita tengok dalam percentage ada naik atau turun. Still drop lagi dalam hampir 6.5%. So kata kejatuhan ni tak jatuh banyak pun sebab apa, volume yang sikit saja, tak support di volume. Kemudian kita tengok untuk BTC dominant sedikit berkurangan daripada 40.3 ke 40.2 kerana Ethereum still lagi maintain 20. So meaning pergerakan kita masih lagi sideways dalam range macam juga dua ada range iaitu dalam 48 ke 48k ke 45k untuk di Bitcoin. Nanti tu akan tunjukkan chart untuk detail. So harga semasa untuk malam ni Bitcoin berada di 47k, 46.9 tu hampir 47k. So 2.26% drop. Ethereum 3.7, hampir dah tu punya kawasan buy iaitu antara 3.5 dan 31k. Untuk Ethereum ni 12 jam jatuh hampir 2%. Binance jatuh hampir 2%. Kemudian Solana hampir 2% juga. Cardano drop 3%, hampir balik ke major support. So siapa nak buy Cardano ialah expected di kuartal 1.2. Nanti tu akan tunjukkan. Kemudian lain-lain coin kita tengok still lagi drop. Luna 2%. tu kita kawasan buy Luna kat mana? Kawasan buy Luna sebetulnya dalam 60 ke 70 dolar kita boleh buy di Luna. Polkadot juga masih tunggu lagi untuk position 23 dolar. Avax kita tengok kat manakah position dia. Kemudian lain-lain coin semua sedang melakukan red candle lah aku kata, disebabkan kuartal Bitcoin drop. So hanya satu kita tengok ni Atom lakukan kenaikan. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap. Coin Market Cap ke Trading View untuk review di chart dan tengok apakah performance kuartal Bitcoin. Kemudian siapa yang terkomen untuk Zul untuk video semalam, Zul tak reply lagi. Lepas tu video upload ni Zul akan replykan. So ada yang request iaitu DC dan kuartal KP3R ni. So Zul dah buka pun, iaitu yang ini DC dan KP3R. So nanti Zul akan reviewkan untuk anda di manakah last support dan apakah performance chart ni dan di manakah poin-poin penting untuk coin ni. So let's go kita pergi ke BTC dulu. So untuk hari ni kita tengok BTC ke manakah arah pergerakan BTC. So untuk BTC apa yang berlaku untuk di 4 hours, macam dekat semalam kita berada di kawasan 48. Macam dekat kita ada satu minor support horizontal. So expected kalau break kita akan pergi 49, tapi kita gagal untuk 4 hours close untuk candle hijau ni. Candle hijau ni gagal close ke atas, kemudian dia expected terus jatuh bawah hampir kawasan 45. So now untuk price Bitcoin still dalam range yang kecil dalam 48 dan 45. Tapi Zul tak buat sebarang pemilihan Bitcoin kali ni sebab apa, kita tahu kita ada lebih range yang besar, iaitu yang point yang penting adalah 53k dan 41k. Break 41k meaning kita akan break ke bawah terus bearish market. Break 53 ke atas kita akan ada buat higher high baru daripada 70k ataupun 69k ni. Break saja 53 kita akan ada higher high baru untuk Bitcoin. So itu poin yang paling penting, iaitu 53k dan 41k USD dollar. So untuk currently kita range tu apakah di Bitcoin tu punya plan. Untuk tu punya Bitcoin adalah tu akan grab buy Bitcoin sekiranya Bitcoin drop dalam kawasan 2 ni, iaitu dalam kawasan minus support ni antara 45 dan mana-mana kawasan 41 ini. So sebab apa 41 ni lah kita ada support resistance yang sebelum ni, iaitu sebelum bulan 3 bulan 4 itu kita range dalam kawasan hampir 3 bulan. Macam sama juga kawasan ni seperti yang di atas ni, iaitu cakap break 42 kita akan terus buat high time baru. Break ke bawah kita akan bearish market. So price break ke atas dan terus naik atas. So adakah kata baru tengok 41, 44 ni ataupun 42 ni adalah kawasan
support yang penting untuk Bitcoin. Sekiranya kita drop kawasan ni, kita dah break trendline mini, kita akan expected terus bearish market. Bearish market price net support dia ialah di kawasan 29 dan 29 hampir dengan 26 iaitu last major support. So meaning apa yang berlaku, kita expected untuk BTC akan buat sideways lama kawasan ini. Meaning apa yang berlaku, kita akan nampak dalam bearish market lah. Probably kita akan ada Bitcoin hanya buat range dalam kawasan 41.26, 41.06. Tu apa yang berlaku, sekiranya price tu touch saja 29.30, kita akan kata collect coin, buy Bitcoin untuk long term punya movement, long term punya holding. Tu itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So apa yang tu akan planning untuk di Bitcoin? So untuk current ni, whatever Bitcoin drop antara 45 dan 41, tu akan buy untuk di Bitcoin. Kemudian sekiranya Bitcoin drop kawasan ni, tu expected untuk altcoin yang lain pun akan drop. Contoh di Ethereum, sekiranya Bitcoin drop 45, 41, kita akan expected Ethereum ada potential untuk jatuh ke mana support kita, iaitu 35 dan 31. Yang kita akan buy sikit Ethereum kali ni. Kalau drop lagi, kawasan yang kita tunggu ialah di kawasan 2.8K. Tapi tu tak tunggulah 2.8K sebab apa, jauh. Tu expected kita akan untuk Ethereum, waktu expected dia akan turun di minus support je. Sebab apa, kita ada major resistance yang daripada swing high ni, daripada higher high ke higher low ni, kita expected kita dah tarik Fibonacci, kita ada major resistance, price dah break major resistance dan hanya jatuh di kawasan resistance tu, meaning kita hanya buat retest sebelum dia melakukan pump, sekiranya Bitcoin pump. So itu yang dah nampak Ethereum. So meaning untuk Ethereum antara 3.5 dan 31 adalah good position tu. Kalau nak kurang lagi, kita expected dia 3.5 ke 3 point ni aja. Tak perlu tunggu untuk sampai 31 ni. Expected ini akan tunggu price itu antara 3.5 dan 33. Consider dah good position untuk kita entry DCA untuk Ethereum. Tu expected dia akan buat higher high baru selepas kata untuk kayak ni. Kita ada price target untuk di Ethereum nya. Break saja major resistance, price one pasti must be hit, iaitu expected dalam 6K punya price target untuk Ethereum. So ini boleh berlaku, price boleh buat last pump sampai 66, kemudian dia break kita punya bearish pattern. So apa yang berlaku, macam cakap kan, break je bearish pattern, meaning high kata target kita ni kat seed K ni, meaning kita perlu buat keluar modal dan profit kita untuk di dalam market Ethereum. Seperti apa yang berlaku, Ethereum akan drop dengan drastik dan terus ke dalam bearish market. Sama juga di Bitcoin, itu yang tu nampakkan ada potensi untuk berlaku, iaitu BTC. Sama juga kita dah buat wave macam tekan trend. Expected kita akan grab buy kawasan ni, kemudian expected Bitcoin akan buat pump dan breakout ini expected 1.6 daripada break major resistance sebelum ni, iaitu 1.6 kita at least berada di 87. So apa yang berlaku, kita expected untuk sebelum kita masuk dalam bearish market, kita expected untuk Bitcoin at least pump ke 88K sebelum kita drop untuk terus ke dalam bearish market. So dalam bearish market lama expected dalam 1 tahun 2 tahun, kata circle yang next, kata circle kemudian lah untuk di Bitcoin. Kemudian Bitcoin akan bearish market dalam 2 tahun ke 3 tahun lah. Expected 4 years, 4 tahun kemudian kita akan bullish balik seperti tahun 21. So apapun tahun 21 ni bullish dia tak seperti punya circle sebelum ni. So ada opportunity untuk Bitcoin buat circle yang baru ataupun buat movement baru, disebabkan kita ada buyer baru di Bitcoin ataupun di crypto. Kita ada yang kata company besar dan kata country yang dah start buy Bitcoin. Sebelum ni tahun 2017, 2013, 2011 tak ada, orang kata semua kata kita aja buy. So meaning untuk sekarang kita ada buyer baru. So meaning pergerakan chart Bitcoin juga, Bitcoin akan buat pergerakan baru dan kata form buat data yang baru, meaning for your circle mungkin kita tak boleh pakai dah, meaning kita akan another circle yang baru. So ini yang kita nak tengokkan. Sekiranya expected hopefully kita ada 5 year circle, expected macam tahun 22 kita akan meningkat sampai bulan 12, dan bulan 12 nanti tahun 22 tahun ni lah, ini 1 bulan 1 bulan 22. So hujung tahun ni iaitu tahun bulan 12 kita akan expected barulah bearish market. Sekiranya itu berlaku, meaning kita akan ada huge pump untuk Bitcoin. At least Bitcoin akan sampai ke mana? Expected 1.6 adalah di 87. Expected 4.2 kita price Bitcoin akan berada di kawasan 183K. So itulah expected untuk end of the year untuk tahun 22. Sekiranya kita ada mega pump, expected mega pump tu adalah good position untuk kita keluar profit dan juga modal untuk prepare kita punya modal untuk next bearish market. So itu di Bitcoin 25 challenge untuk sekarang ni. Plan tu adalah sekiranya Bitcoin break 41 bawah ni ataupun trend putih ni, apa yang tu akan buat untuk dia punya portfolio. Tu akan exit 50% tu punya pegangan aset di CryptoZoll. So lagi 50 tu akan hold dalam aset, lagi 50 tu akan jual untuk hold dalam USDT, dan tu akan tunggu untuk price at least berada around dalam 30 dan 26K.
Sebab apa tu, kalau drop ni dia akan start buy balik, dia akan deploy balik yang 50% yang tu keluar ni. So itulah tu planning tu. So ada perlu plan untuk kata Bitcoin, sebab apa, sekiranya Bitcoin break 41 ni ataupun trailing putih ni, meaning net support dia adalah kat mana? Net support dia adalah kita akan nampak di kawasan 30k. So 30k dan kita net support lah 29, and last support kalau ikutkan Fibonacci daripada swing low bawah dan swing high harga yang terkini, harga high yang tertinggi untuk di Bitcoin 69k. Sepatutnya last support dia Fibonacci berada antara 26 dan di 14k. So maybe tak jatuh sampai dalam. Kalau kita drop terus ke bearish market, meaning kita akan sepatutnya price tu akan drop 50, and sepatutnya kita akan buat range dalam kawasan ni, maybe akan drop sikit ke kawasan tu. Kalau drop bawah lagi 30, kat manakah kita punya horizontal support? Kemudian horizontal support kita sepatutnya berada di kuartal ikutkan, iaitu berada di 20k. Sebab apa 20k? Ikutkan di 20k ialah kita ada higher height kata di tahun 2017. So kat sini tak nampak, kita kena pergi ke Bitstamp punya chart. Bitstamp chart ni, so ini dah draw pun, iaitu di all-time high 2017 adalah 19.6. So apa yang tuan expectkan, sekiranya kita break lagi, katakan kita break 41 kemudian price sampai 30, sepatutnya kita akan grab buy kawasan ni, grab buy. Kemudian kalau drop lagi, meaning kita akan ada range dalam kawasan yang ini, iaitu antara price 20k dan 26k. So ini adalah kawasan memang kuartal wajib buy. Sebab apa? Sekiranya Bitcoin drop kawasan tu, berapakah diskaun yang Bitcoin jatuh? Kita expect Bitcoin jatuh almost dalam 70% daripada harga tertinggi. Adakah boleh drop lagi? Yes, boleh drop. Tapi seperti ini adalah kawasan support yang penting untuk kita holding. Expected apa yang berlaku, Bitcoin hanya akan buat sideways yang lama, seperti mana kita berlaku bearish tahun 2017, iaitu kita top, price jatuh dan terus bearish market selama 2 tahun. So jangan takut untuk bearish 2 tahun ni. Apa yang kita nampak ialah inilah satu opportunity untuk kita, maknanya selama 2 tahun dan 3 tahun tu, 2017, 2018, 19 dan 2 tahun 2020. Tu 3 tahun itu adalah kita gunakan masa 3 tahun tu untuk collect aset sebanyak boleh. Yang terutama kita akan grab Bitcoin dan juga Nextcoin ataupun Ethereum lah. Dua coin ni sepatutnya, tapi dia akan more fokus pada Bitcoin. Dia akan buy sebanyak boleh Bitcoin. Sekiranya kita masuk dalam bearish 3 year. So maybe untuk tahun ni kita tak profit banyak, tapi at least kita dah dapat pendedahan dalam Bitcoin. Kita tahu dah mana pergerakan dia. So ini untuk sekarang tu adalah tu punya strategi, adalah tu ambil opportunity untuk expected kita akan ada last pump untuk kita buy kawasan 5, and kita ada last pump. So ini berlaku macam cakap, kita akan keluar profit dan keluar profit. Kita akan keluar 100% profit, kemudian kita akan keluar 80-90% profit. Expected kalau dia bounce lagi ke atas, tak masalah, 20% tu akan jana profit. Expected give a time price tu akan buat bearish market seperti mana tahun 2017 tu, kita drop hampir 80-70%. So meaning kita akan guna modal dan profit kita keluar tu, kita akan buy balik di last support. And sepatutnya kita last support tu, kita akan masuk dalam bearish market almost 2 ataupun 3 tahun. So apapun, probably aku kata Bitcoin akan buat circle baru. Macam cakap tadi, kita ada buyer baru, iaitu institusi besar. Kita ada company besar, kata MicroStrategy, Tesla, kita ada country Ecuador, Brazil, semua dah start. Even ke Australia pun dah ada Bitcoin spot. Kalau ke US kita hanya ada Bitcoin future. Itu yang cakap Bitcoin future ni kata bad step kepada kita. Kita tak nak Bitcoin future, mana aku kata ETF tu, ETF Bitcoin future kita nak. Sebab apa? Bitcoin ETF future tu adalah bukan buy Bitcoin. Kalau kata macam Australia tu, ETF Bitcoin spot. So macam kita main di spot lah, kita buy asset, kita hold asset. Kalau future tu dia hanya contract saja, meaning tak ada sebarang transaksi Bitcoin yang betul. So meaning dia hanya kacau price lah. So itu yang tu nampakkan Bitcoin future ni. Lepas tu jika kita perlu buy Bitcoin untuk holding long term, kemudian Bitcoin kata price tu stabil, kita akan seperti altcoin yang lain juga akan turut melakukan kenaikan. So itu plan tu di Bitcoin. Apa yang nak buat, kita break, tu akan tunggu opportunity buy di kawasan 45-41. Kemudian kalau drop lagi bawah 30 atau 41, ni tu akan exit tu punya market 50%. Expected hopefully kita ada pump itu kita akan bawa keluar modal dan profit kita almost 80%. Kat mana? First kita akan tengok di kawasan trend line putih ni, kita tengok macam mana market. Sebab apa? Ikutkan wedge ni ialah bearish market. So reversal pattern untuk bearish. So 1, 2, 3, kita tunggu 4 touch, kemudian 5. Sekiranya 5 itu gagal break putih ni, meaning kita 6, ke 6 tu kita akan break, kemudian terus ke bearish market. So apa yang kita nak ialah price ini break bearish pattern ni. So bearish pattern ni meaning sign, bermaksud dia bagi tahu untuk chart ni ialah kita perlu price akan naik dengan drastik. So maybe sampai 26, maybe sampai 4.2, 18.
sekiranya itu berlaku, kita akan seperti kat sini kita wajib keluar modal dan profit. Anda make sure kena keluar. Sebab apa? Kat bawah ni dah pun beri sign iaitu price dah break pattern bearish. Pre-bearish price akan buat hyper, price akan naik, meaning apa yang berlaku, FOMO dalam market akan terjadi. So ramai akan buy. So bila FOMO itu akan berlaku, kita perlu keluar market. Sebab apa? FOMO tanya price yang naik dengan drastic akan drop dengan drastic, meaning drop itu akan terus ke dalam bearish market, seperti mana kita tengok tahun 2017, tahun 2013 dan 2011. So chart itu sama, kita buat hyper price. Kita expectkan untuk tahun ni maknanya, iaitu tahun 2021 kita akan ada hyper, iaitu di kawasan pada ini. Kita break ini dan buat hyper, tapi berlaku price quarter tak buat pergerakan hyper lah, tak buat seperti circle 4 year circle sebelum ini. Sebab tu cakap untuk Bitcoin kali ni 4 year circle, mungkin kita buat circle yang baru, maybe buat 5 tahun punya circle. So ini kita akan ada data baru untuk di Bitcoin. So guys, let's go, kita pergi ke chart yang kata subscriber Dul kata minta itu, iaitu XDC Network dan juga KPR. So tu tak tahu coin ni coin apa. So tu akan fundamental, anda perlu kaji sendiri. Tu hanya buat technical analysis. So XDC kata ada di KuCoin tu, XDC USDT. XDC USDT. So akan pergi ke KuCoin. Alright, hari ni tu demam sikit. So let's go, kita pergi ni 4 hours. So kita akan tengok swing low to swing high, kemudian kita akan tengok kuartal kita punya support. So support kita berada di kawasan ni. So meaning price itu still lagi kawasan support. Meaning untuk long term pergerakan ni kita nampak fundamental dia good. So untuk kita buy, consider now adalah good position untuk entry untuk di edisi adalah sebab apa? Price tu dah berjatuh dalam kawasan last support. So kat manakah kita nak ambil profit? Kita perlu tarik swing high to swing low, kita akan dapat major resistance. So sekiranya anda masuk di kawasan price bawah ni, iaitu dalam 10 sen dan 7 sen ni, consider kat kawasan ni adalah good position untuk anda take profit, ataupun at least take 20%, 30% profit. Kemudian lagi 70% ataupun 80% anda hold dalam market. Sekiranya dia berjaya break kita punya major resistance ni, kita akan seperti at least pergi ke 1.6. Macam cakap Bitcoin naik, kita seperti altcoin lain juga akan pump. So 1.6 dekat mana? 1.6 expected kita akan boleh keluar modal dan profit itu di kawasan 27 sen. Sebelum dia berlaku sebarang retracement yang besar balik, ataupun kita ada rezeki, kita expected price tu akan pergi ke 4.2. So apapun tu more expected untuk kalau altcoin ni, kita at least kita target at least ke 1.6 saja. Kalau Bitcoin dan Ethereum ni boleh kita target, sebab apa data sebelum ni pun ada yang confirm memang kata Bitcoin dan Ethereum boleh sampai ke 4.2. Lain coin untuk kali ni kurang sikit, bertambah lagi altcoin yang bawah-bawah ni. So pun at least kat sini consider good position untuk buy untuk long term punya holding. So itu ADC. Kemudian kita akan pergi juga next coin, iaitu net permintaan, iaitu KP3R. KP3R ada di Binance. KP3R USD KPR KP3R USD mana USD. Kita ambil Binance. Okay, kita ambil quarter yang ni. So untuk chart ni, apa yang nampak, kita expected price itu bukan lagu position terbuy. Sebab apa? Price tu dah jatuh bawah support tu. Kita swing low to swing high sebelum ini. Kita akan expect last support di mana? Last support dia sepatutnya berada di kawasan ni. Apa yang berlaku? Price dah break bawah below support. So macam cakap, sekiranya price tu main berada di bawah support, meaning major support, to meaning price aku kata secara fundamentalnya ada something wrong dengan coin ini. Tapi anda perlu kajilah apa. So untuk current, kat manakah price itu untuk aku kata break, kalau ikutkan resistance pun kata hampir sama kawasan itu. Kata memang kalau coin macam ni memang tu takkan buy lah. Tapi sekiranya anda dah pun buy, anda boleh hold je. Untuk expected price pun dah hampir balik kawasan ni. Tapi sekiranya price tu masuk balik kawasan bawah, meaning kita akan seperti kita ada resistance tu pada swing high to swing low, kita akan seperti resistance kita akan berada di kawasan atas ni berdasarkan current low. So apa yang berlaku? Price perlu break yang ini loh. First price perlu berada di atas support ni. Atas support ni mini price tu akan secara fundamental ni kembali pulih. Tapi sekiranya nak lagi kuartal price tu lebih kuartal buat correction, kuartal buat performance yang lebih bagus, untuk KPR3 ni perlu break at least 1.7k USD dollar. Untuk expected break 1.6 expected sampai di kawasan 2.9. So itu untuk nampakkan untuk di KPR tu. Untuk zone memang tu takkan buy lah coin ni untuk current ni. Tapi siapa yang dah ada buy, aku kata anda boleh tengoklah, anda boleh kaji fundamental apa yang berlaku. Untuk expected yang berlaku ni ada something wrong dengan dia punya fundamental. So next coin kita akan pergi juga coin lain, iaitu tu nak tengok di Cardano, Terra, Polkadot dan Avex. So 3 coin ni tu akan pergi cepat je. Pertama kita akan pergi ke
Cardano dulu. Apa yang berlaku Cardano? Cardano tu nak tunggu buy iaitu di 1.2. So Cardano, apa yang tu tengok adalah Cardano kita ada satu trend line maknanya di sini. Lambat sikit dia punya coin ni. So expected di Cardano. Cardano kita akan tunggu di 1.2 dan 0.7 pergerakan ni. Jatuh kawasan ni dia akan grab buy. Sebab apa? Untuk Cardano inilah last support. Sebenarnya kita ada banyak support kawasan ni. So siapa nak invest dalam Cardano 1.2, 1.3 ni consider good position untuk buy untuk long term. Kemudian next coin kita akan pergi ikut Terra Luna. So Luna tu tunggu juga kat manakah good position buy. Untuk last support dia memang jauh, tapi kita expected kita akan ada minor support dan kuartal trend line. Kita expected untuk di kuartal di Luna ni kita boleh buy ataupun dollar cost average kita akan masuk position expected jatuh dalam 69 ke 70 dolar. So jatuh kuasa ni hopefully expected kalau Bitcoin bound, kita akan expected Luna juga akan melakukan bound yang drastic ke kawasan itu. Itu yang tu nampakkan boleh apa yang berlaku. Dia expected mungkin dia akan buat sideways lagi untuk horizontal support, dan ni expected dia hanya sentuh kawasan ni. So whatever mana-mana price jatuh dalam kawasan trendline adalah good opportunity untuk di DCA. Kalau drop lagi ke bawah, manakah next dia punya trendline, kita expected whatever mana dalam kawasan trendline ini. So kita DCA kawasan ni, drop lagi kita DCA lagi. Jatuh kawasan last support, meaning kita akan buy sebanyak boleh untuk completekan kita punya target untuk di Luna. So itu nampakkan. Kemudian kita akan pergi Polkadot. So Polkadot semalam tu kata nak buy, tapi sebabkan Polkadot still lagi tak jatuh kawasan buy, tu hold lagi. So Polkadot dia punya entry adalah di kawasan 23. So nak tunggu lagi, itu dah jatuh kawasan 3, betul-betul jatuh. So untuk di kuartal tunggu lagi, expected kalau Bitcoin drop kuartal dalam 45, drop lagi balik, expected untuk di Polkadot pembeli akan jatuh dalam 23, ataupun kita akan expected untuk minus support kat sini, swing low to swing high. Kita tengok price betul-betul jatuh di minor support. So kalau anda nak buy pun boleh, tak masalah. Kalau nak kata tak nak pening-pening, boleh je buy. Tapi kalau price jatuh lagi kawasan ni, anda tambah lagi. Sebab apa? Untuk di Polkadot, expected Polkadot dah pun jatuh balik ke last support. Last support dia adalah 23 ke 15 sen, 23 dolar ke 14 dolar untuk satu Polkadot. So kawasan ni memang tu akan grab buy lah. Tu expected tu nak invest dalam 1000 lagi untuk Polkadot. Kemudian next coin yang tadi yang kata AVAX. So AVAX tu masih lagi tak ada position untuk di AVAX. Tu still lagi tunggu biasanya AVAX ni. So AVAX sama macam di kuartal di macam Luna, kita expected tak akan jatuh sampai bawah ni, tapi tu seperti at least dia akan drop mana-mana kawasan trendline ni. Untuk sekarang kita expected dalam 96, expect kalau drop lagi lambat lagi jatuh, expected dia akan drop mana-mana kawasan trendline ni, consider good position untuk kita buy. Kawasan trendline expected dia akan break kata major resistance, expected 1.6 sampai ke 110. Expected major resistance yang sebelum ni kita ada, iaitu major resistance ni expected 4.2 dia akan berada di 223. Tu nanti kita expected kalau Bitcoin naik, kita akan expected altcoin lain juga akan turut melakukan kenaikan. So itu untuk AVAX. Kemudian Chainlink, semalam tu buy Chainlink. So Dubai dah invest RM1,000 untuk Chainlink, maknanya Dubai dia dapat dalam 11.5 coin. So untuk Chainlink semalam Dubai dalam kawasan 22.7. Kalau ikutkan sini tu ada buat tu punya tu punya average buy, average buy tu dalam 20.7, $20.70 tu ini. So now price dah tu lagi, so apa tu dia akan biarkan, expected tu dah buy pun untuk long term, tak kisah kalau price tu still lagi main kawasan ni, dia biar dulu. Kalau ada lagi modal lebih, dia akan buy lagi untuk Chainlink. So tu dah buy di kawasan last support. Sebab apa? Expected kita apa-apa investment kita akan perlu buy di kawasan support. Expected kita price naik sampai kita punya resistance, iaitu at least dalam 37 ni. 37 apa yang tu akan buat, tu dah buy kat ni $1,000 kat sini, RM1,000. So apa yang tu buat kat sini, tu akan bawa keluar at least 20%, 30% profit. Kalau price naik lagi tak masalah, yang keluar hanya 20%, 80% lagi akan jana lagi income. Tapi sekiranya jatuh lagi, tu akan boleh guna 20% tadi untuk buy lagi deep. So ini apa yang berlaku, kita seperti kita akan asset kita akan bertambah. Given time prime break major resistance kita sebut 1.6 kita akan berada di 76. So apakah Chainlink? Chainlink mencakap Chainlink adalah kata bridge untuk kata real world and digital world. So kalau nak dapat, anda boleh bacalah dia punya fundamental. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Hopefully ini dapat membantu anda macam mana tu baca market, kat manakah tu akan buy. Sebab apa? Tu akan more fokus kepada spot buy. Untuk leverage memang tu ada juga tu per coin tu, tu hanya buat untuk practice saja. Tu hanya ada $100 aja. Tu hanya practice untuk kata tengok position masuk, untuk tengok kita practice sebagai practice. Tu hanya guna leverage untuk practice, bukanlah sebagai income. Tu 100 tu hanya balance je. Tu akan 100 tu untung, kemudian tu akan buat balik bagi loss. Kemudian
seperti memang maintain dalam 100 tu. So apapun Zul mau fokus kepada spot, memang Zul sarankan untuk anda untuk dalam kripto anda nak invest, make sure anda invest dalam spot. Mostly 90% ke atas yang melakukan kata profit adalah most, walaupun orang barat sekalipun, ialah dia akan buy di spot. Average ni adalah dia orang hanya nak guna sebagai untuk share link je. Sebab apa? Kalau anda pakai share link dia, expert dia akan dapat setiap kali anda masuk trade, orang yang anda link tu ataupun anda tu kata referring tu, dia akan dapat profit. Sebab tu kita tengok banyak kata di US banyak ataupun di Malaysia sendiri pun banyak yang share link tu. So, link leverage mostly dekat orang barat lah. Orang barat more pada share link Bitcoin. Aku kata di VMAX ada apa di aku kata Bybit. So sebab apa, sejak dia share tu kalau anda trade dia akan dapat commission. So bagi Zul, untuk Zul, even dia orang pun mostly dia akan buat duit dalam spot. Sebab apa, dia orang akan kata buy di spot dan hold untuk long term. So kita akan buy di macam contoh buy link ni, kita buy di good support, expected price naik nanti kita akan take profit sedikit. So guys, itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada orang lain. So selamat tahun baru tahun 2022. Hopefully kita ada circle baru, fire circle. Kemudian hopefully tahun 2022 kita akan ada huge pump at least sampai 87, and hopefully nanti kita akan buat keluar modal dan masuk bearish market, kita akan buy lagi lebih banyak untuk expected dalam 2 ataupun 3 tahun dari bearish market. Itulah opportunity untuk kita banyak, untuk opportunity untuk Zul banyak untuk collect sebanyak boleh crypto. Guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye.